Okey, hai. Hari ini kita akan sambung buat soalan penjutan SPM tingkatan 5 tahun 2025 Matematik kertas 2. Ini adalah bahagian yang kedua. Okey, ini bahagian yang kedua. Kita sambung dengan soalan 6. Okey, soalan 6, Raja 4 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan dua bas persiaran di antara Pasir Gudang ke Melaka bagi jarak sejauh 200 kilometer. Kedua-dua bas melalui jalan yang sama dan pada masa yang sama. Okey, kita tengok dulu. Okey, benda pertama dia bagi tahu graf KL menunjukkan perjalanan bas A. K ke L adalah bas A, perjalanan bas A. Okey, manakala graf OMNP menunjukkan perjalanan bas B. Maknanya ini adalah perjalanan bas B dari Melaka ke Pasir Gudang. Okey, soalan A. Hitung tempoh masa dalam minit bas B itu berhenti. Jadi kita tahu di mana bas B. Kita tahu bas B ada di sini. Ini bas B, ni bas B. Okey. Di mana tempoh masa dia berhenti? Tempoh masa dia berhenti ada di sini. Dalam keadaan pegun, tiada pergerakan. Kan jadi bila kita tengok 1.5 jam. Di sini dia punya graf adalah jarak masa dan dia bagi jam. Sedangkan soalan minta dalam minit. Jadi kita tahu 1.5 jam adalah sama dengan 90 minit. Manakala 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi dia punya jarak tempoh masa dia kita tahu 90, kita tolak dengan 60. Kita tahu tempoh masa dia berhenti adalah 30 minit. Okey, macam mana? Cikgu, macam mana 1.5 jam tu sama dengan 90 minit? Kamu ingat sejak. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. Kalau jam ke minit, kita darab 60. Kalau minit ke jam, kita bahagi dengan 60. Jadi dalam kes ni, 1.5 kita darab dengan 60. Maknanya sebab tu kita dapat 1.5 darab 60, kita dapat 90 minit. Okey, selesai. Okey, sambung soalan 6B. Hitung beza laju purata dalam kilometer per jam bagi kedua-dua bas tersebut. Okey, ingat balik formula laju. Apa formula laju? Formula laju, okey, ingat sejak segitiga ini. Okey, laju adalah jarak bahagi masa. Boleh, dia mau dalam kilometer per jam. Memang dalam graf pun dia sudah bagi kilometer dan dalam jam. Jadi tidak perlu ubah apa-apa sudah. Jadi kita tahu untuk bas A. Okey, bas A. Okay, laju dia adalah jarak bahagi masa. Jarak dia berapa untuk bas A? Jarak dia adalah 200 km. Masa dia pula adalah berapa ni? Adalah 2.5. Jadi di sini 200 bagi 2.5 kita akan dapat 80 km per jam. Okey, ini adalah untuk laju purata bas A. Manakala untuk bas B pula. Bas B pun sama, laju sama dengan jarak bagi masa. Okey, jadi jarak dia berapa? Untuk bas B jarak adalah sama juga 200. Masa yang diambil adalah selama 3 jam. Maknanya 200 bahagi 3 jam kita akan dapat 66.67 km per jam. Okey, tapi belum habis lagi soalan sebab soalan minta hitung beza. Apa formula beza? Beza adalah kita kena tolak. Maknanya bas A 80 tolak 66.67 km per jam. Kita akan dapat berapa? 13.33 km per jam. Okey, senang sahaja kan? Okey, ingat formula, makanya kita akan boleh buat. Okey, kita sambung dengan soalan yang ketujuh. Soalan ketujuh berkaitan dengan insurans. Okey, baca soalan bagus-bagus. Nyatakan satu jenis insurans am. Satu jenis insurans am kita tahu dia ada 5, betul? Apa dia insurans am? Kita ada insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Pilih mana-mana satu. Okey, jadi kita boleh tulis di sini.
Kita akan ambil di sini insurance motor. Pilih sahaja mana-mana satu. Satu jawapan saja sebab dia mau satu. Okey, boleh? Senangkan. Okey. Untuk soalan 7B pula, kita tengok. Rizwan menetap di Sandakan. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankannya. Okey, ini benda paling penting semua ni kamu kena fahamlah. Okey, dia suruh hitung premium kasar. Premium kasar bagi polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Jika premium asas polisi komprehensifnya ialah RM1,971.70. Nah, senang. Yang ini kita tidak perlu cari lagi premium asas polisi komprehensif. Dia sudah bagi. Jadi macam mana kita mau buat? Jadi untuk cari premium asas. Okey, macam mana mau cari premium asas dia? Kita tahu dia adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Jadi sini ada RM1,971.70. Okey. Bila kita kira ni, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat RM1,478.78. Lepas tu dia ada 3 step kan? Step yang kedua, kita kira dia punya NCD. NCD dia sebanyak 45%. Kita kira 45 bahagi 100, kita darab dengan RM1,478.70. Jadi, di sini kita akan dapat RM665.45. Okey, last baru kita kira dia punya kehendak soalan premium kasar. Okey, macam mana mau cari premium kasar? Cara cari premium kasar adalah premium asas tolak dengan NCD. Okey, premium asas kita RM1,478.78 tolak RM665.45. Okey. Bila kita tolak, kita akan dapat jawapan akhir sebanyak RM813.33. Selesai untuk soalan 7A dan B. Okey, ingat dalam insurans motor ada 3 pengiraan. Okey, kita kena kira yang pertama polisi komprehensif, yang kedua pihak ketiga, yang ketiga yang inilah pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Kena ingat tengok balik jadual kalau ada jadual diberikanlah. Okey, tengok jadual. Okey, kita sambung dengan soalan yang ke-8. Okey, soalan ke-8 ini berkaitan dengan matematik pengguna juga di pengurusan kewangan. Okey, kita baca saja pelan-pelan. Okey, pada satu bulan tertentu, Kaisara menerima pendapatan aktif sebanyak 1,200 dan pendapatan pasif sebanyak 360. Okey, perbelanjaan Kaisara pada bulan tersebut adalah seperti dalam jadual 1. Okey, sewa bilik 45, makan minum 500, tambang e-hailing 250, bil utility 380. Okey, soalan 8A. Nyatakan satu pendapatan aktif. Okey, apa itu pendapatan aktif? Pendapatan aktif contoh gaji bulanan, gaji separuh masa. Jadi di sini kita boleh tulis gaji bulanan. Okey, gaji bulanan. Ini adalah pendapatan aktif. Selesai. Lepas tu soalan B dia minta hitung aliran tunai Kaisara dan tentukan jenis aliran tunai. Jenis aliran tunai ada 2, positif dengan negatif. Okey. Kena ingat macam mana mau cari aliran tunai. Okey, aliran tunai formula dia mari sini kita tulis. Okey, formula aliran tunai adalah pendapatan tolak perbelanjaan. Okey. Dalam pendapatan kita ada 2. Yang pertama kita ada pendapatan aktif. Yang kedua kita ada pendapatan pasif. Manakala untuk perbelanjaan
perbelanjaan pula kita ada dua juga, sama ada perbelanjaan tetap ataupun perbelanjaan tidak tetap. Ingat balik ini semua. Baca balik nota. Okey, sekarang kita masuk dalam soalan. Dia mau hitung aliran tunai. Pendapatan aktif dia adalah 1,200. Pendapatan pasif dia adalah 360. Lepas tu kita tolak dengan dia punya perbelanjaan. Perbelanjaan pertama dia 450 tambah dengan 500 tambah dengan 250 tambah dengan 380. Okey, bila kita kira dia punya pendapatan dengan perbelanjaan, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat negatif 20. Maknanya perbelanjaan lagi besar daripada pendapatan. Bila sudah macam tu, maknanya kita tahu ini adalah aliran tunai negatif. Kenapa aliran tunai negatif? Sebab pendapatan dia lagi kecil daripada dia punya perbelanjaan. Okey, boleh. Ingat saja, kalau kamu kira dapat positif, kita akan dapat aliran tunai positif. Tapi kalau negatif, perbelanjaan dia lagi besar daripada pendapatan, kita akan dapat aliran tunai negatif. Okey, sudah selesai untuk bahagian yang kedua. Sampai sini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.